Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX. Channel yang buat analisa untuk pair GBP USD. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik ya. Di hari ini kita akan buat analisa untuk minggu hadapan, iaitu di mana arah tuju untuk GBP USD untuk minggu hadapan ya. Jadi apa-apa hal kita tengok pada monthly dahulu. Kelihatannya kalau kita lihat di monthly ini, setelah 2 minggu perjalanan CS untuk bulan ini, nampaknya GU masih lagi dalam keadaan bearish ya. Cuma dia boleh menjadi bila-bila masa akan menjadi bullish ataupun akan meneruskan bearish. Tapi di sini kita melihat sepanjang 2 minggu ini pasaran dikuasai oleh seller. Cuba kita lihat pada weekly. Okey, di weekly kita melihat 2 CS bearish telah pun muncul untuk PGU ini weekly, dan jelas menunjukkan bahawa seller masih lagi menguasai pasaran. Namun begitu, pada hari terakhir iaitu hari Jumaat yang lepas, CS telah pun membuat satu rejection yang begitu kuat. Kalau tengok pada hari Jumaat, CS Bull telah pun muncul. Saya mendapat maklumat bahawa kenaikan ini adalah disebabkan oleh sentimen COVID Delta yang semakin mengganas semakin mengganas di US mungkin, ke macam mana mungkin di US dan menyebabkan GBP USD ini telah pun naik. Jadi sentimen semasa sekarang ini menunjukkan GBP dalam keadaan mengukuh, dan maksudnya pasaran dalam keadaan risk on risk on. Jadi apa yang boleh kita buat pada minggu ini Apa yang boleh kita buat pada minggu ini? Kita tengok pada weekly sekejap. Okey, di weekly kelihatannya kita ada satu zone di area bawah ini. Okey, satu zone di bawah ini. Dan dia belum sampai lagi zone ni sebenarnya. Saya tak sangka juga dia tak sampai pada zone ini untuk ambil order lah kononnya lah. Ambil order di kawasan ini, dan dia telah pun naik dan jelas menunjukkan sebenarnya kawasan, kalau kita buat ambil BRN 3800, jelas menunjukkan bahawa dia tepat-tepat nak kata tepat. Saya rasa 378 paling tepat sekarang ini. Kalau BRN tadi silap 38 kita ambil 38. Maksudnya dia telah membuat rejection maksudnya kekuatan buyer sudah mula kelihatan di 38 ini. Di weekly sebenarnya sepatutnya kita mencari sell sepatutnya lah kalau kita follow pada weekly. Namun di daily menunjukkan dia cuba untuk naik dan nampaknya buyer kelihatannya sudah kelihatan kuat jadi saya jangkakan pada hari Isnin ini, esok hari, price akan naik lagi. Di mana kita nak buy? Saya menggunakan cara yang begitu klasik iaitu begitu simple sekali, iaitu dengan menggunakan Fibonacci dengan menarik satu batang daily ini untuk intraday trading, di mana kita akan tandakan low dia. Low di kawasan shadow bawah ini, dan kita tandakan high dia. Tujuan kita menandakan low dan high ni adalah disebabkan oleh untuk kita melihat dia punya arah tuju yang lebih jelas
Di mana kalau high itu dipecahkan, maka petanda untuk naik lagi itu amatlah kukuh. Dan low pula itu merupakan kita punya halangan terakhir lah. Halangan terakhir. Sekiranya low itu pun pecah, maka buy setup kita jadi batal lah. Okey. Jadi kita punya target pertama kita mungkin kita boleh ambil di area 161 lah 161 39171 dan dia pun belum sampai ke 39 belum sampai lagi ke 39. 39 pun merupakan satu zon yang amat kuat di mana kalau kita tengok GBP USD ni dia berada dalam keadaan ranging 38 39 38 39 dia belum lagi memecahkan ranging dia. Jadi apa hal kita balik fokus kepada apa yang kita rancangkan. Bukan kita, mungkin saya sahaja yang rancangkan. Itu saya akan target untuk buy dengan mengikut daily punya CS. Okey, buat pengetahuan semua, sekiranya kita buy dan dia turun melebihi 37800 itu, 804 itu, maka secara automatiknya kita punya setup buy tadi sudah pun batal. Dan pembatalan setup kita juga mungkin kita boleh lihat tanda-tanda dengan melihat daily. Kalau daily close sebagai bearish, maka ada petanda awal menunjukkan kita punya setup akan batal. Okey, maksudnya kalau kita buy selagi daily ini close sebagai bullish, maka kita akan hold. Hold entry kita selagi dia close sebagai bullish. Jadi ini kategori kepada syarat-syarat untuk kita swing. Untuk kita swing iaitu kalau kita nak swing selagi kita lihat daily ini close sebagai bullish, maka kita akan hold buy. Jadi Fibo di daily telah pun saya tarik, maka jangkaannya pada minggu hadapan saya jangkakan dia akan membuat penurunan dahulu. Penurunan dahulu dari A, B naik kepada C. Ini cara yang paling termudah lah. Jadi adalah lebih baik untuk mencari buy sahaja. Kalau nak sell pun better tunggu di area 161 lah kalau nak sell. Walaupun begitu, dari A ke B tu pun memberi pulangan yang agak menarik di sana. Mungkin boleh juga siapa yang berani untuk mengambil risiko, mahu mengambil risiko, boleh sahaja sell dahulu. Kemudian buy untuk swing dan hold selagi daily itu close sebagai bullish. Kalau di close sebagai bearish, maka kita kena berjaga-jaga. Adapun setup masih lagi valid sekiranya selagi dia tidak dapat melepasi 37809 sebenarnya 809 berdasarkan kita punya tarikan Fibo di daily. Okey, di mana kita nak cari zone B yang paling menarik untuk kita entry. Mari kita lihat, nampak gayanya zone B ini kelihatannya yang nampak hanyalah di area bawah ini. Paling bawah sekali menunjukkan bahawa kita boleh sahaja sell untuk minggu depan. Nampak gayanya lah. Kenapa saya berkata begitu? Disebabkan oleh apa Sebab kalau kita tengok, kalau dia sampai ke B itu, penurunan amatlah terlalu jauh. Terlalu jauh penurunan itu menunjukkan seller amat kuat. Namun kena berjaga-jagalah. Adakah dia akan turun ataupun tidak, itu wallahualam. Saya pun tidak dapat memberi kata-kata pasti yang memang confirm dia akan turun dulu ataupun tidak. Adapun hari Isnin merupakan hari yang paling terkenal dengan hari untuk membuat retracement dahulu. Hari untuk membuat retracement, makanya ada kemungkinan kita boleh sahaja sell dahulu dan kita akan buy kemudiannya di area 37936. Boleh untuk sell di bawah itu kerana apa?
ada kemungkinan dia menjadi triple bottom dan kita punya SL adalah di 37,809 ini sahaja, dan kita punya risk tidaklah begitu besar untuk swing setup. Memang sesuai lah, memang sesuai kalau kita tengok di H4 pula. Okey, mari kita lihat di H4. Nampaknya H4 dia punya zone di area atas ini lebih awal lagi lah. Mungkin di area atas ini pun amat menarik untuk kita boleh mula untuk buy di area 38 ngam-ngam juga 38040 Jadi area B untuk buy ni dijangkakan di bawah inilah di bawah ini. Apa hal di bawah ini maksudnya kita boleh sahaja, saya rasa kita boleh sell dahululah. Kita boleh sell dahulu. Untuk hari Isnin kita sell dahulu, kemudian kita buy di area bawah nanti. Area bawah itu kemungkinan akan berlaku pada hari Selasa hari Selasa. Okey. Baik, saya rasa itu saja saya punya analisa mingguan untuk pair GBP USD ni. Okey, siapa yang nak swing buy tu anda boleh TP di 39171, ataupun kalau dia breakout boleh tahan lagi sampai ke 14 tidak ada masalah untuk dia naik sampai ke atas di 14 itu, tak ada masalah pun selagi dia close sebagai bullish lah selagi dia close sebagai bullish. Kalau dia dah close sebagai bearish, maka kita kena berjaga-jaga lah berjaga-jaga Jadi Fibo ini akan kita gunakan sebagai panduan untuk kita hold kita punya entry. Kita boleh hold, tak ada masalah. Kalau nak hold, gunakan strategi swing anda. Kirakan anda punya risk reward anda disebabkan oleh dia punya reward lebih kurang dalam 200 pip. Mungkin SL boleh diletakkan besar sedikit, mungkin 30 pip kah ataupun 50 pip lebih kurang macam begitulah Okey, baik, saya rasa itu saja untuk analisa GBP USD untuk kali ini. Bagi mereka yang belum subscribe, sila subscribe. Bagi mereka yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Sila like dan share video kita supaya ramai lagi mendapat manfaat. Jadi dengan ini saya CJJFX mengundur diri. Saya doakan anda semua berjaya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.